Mana? Jangan tinggal. Sekarang SOP dah tak ada pakai mask ke apa? Perlu kan? Betul tak? Dah tak perlu ke apa? Perlu. Kita sure. Pakai mask jatera tu tak perlu. Saya Pakai lagi. Kita pakai lah dulu. Ada dah pakai gitu. orang tua ni tadi tak pakai. PC ni tadi. Pakai pula. Tapi tun semua boleh buat. Hari ni satu bulan tak apa. Apa kan? Satu bulan dah boleh semayang rapat tu. Dah. Okey lah. Aisyah, gambar-gambar nanti semua. Cakap perbuahan yang sama aku. Oh, okey. Sekejap, sorry. Okay. And then, do you like to? Yeah, okay. Yeah. Okay, are we ready? Semua ni dah okey dah. Ni saya tak payah buat apa dia. Dah belum, dah buka belum? Buka dah Aisyah. Buka dah. Buka semua dah. Laki gambar. Lepas kita dah buat PC ni, you all ask the questions lah. Okay. Tengok macam mana. Okay. Saya tulis insyaAllah. Aisyah. Semua dah ready, semua baru start kan? Oh, okay. Okay, are we good? Semua okay? Boleh. Ada lagi? Okay. One more camera. Boleh dah? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada setiap yang datang kepada press conference hari ini. Nama saya ialah Datuk Wan Azmi Wan Majid. Saya mewakili Encik Muhammad Azlan bin Abdullah yang juga dikenali sebagai Encik Azlan Al-Amin. Bersama saya ialah rakan kongsi saya, Datuk Abu Bakar bin Mat Isa Ahmad, dan juga associate saya, Cik Syarika Roslina, daripada Ketuan Hafariza Monash. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan press conference hari ini adalah untuk tujuan memaklumkan berkenaan tindakan undang-undang saman fitnah yang saya telah diarahkan untuk ambil untuk membersihkan nama baik Encik Azlan Al-Amin dan juga menuntut ganti rugi sebanyak 10 juta daripada pihak defendant yang dinamakan di dalam saman tersebut untuk beberapa siaran di laman media sosial iaitu Facebook bertarikh 20 Mac 2021, 23 April, 27 Mei, 3 Jun dan 7 September 2021 berkenaan dengan anak guam saya Encik Azlan Al-Amin. Kami telah memempalkan saman fitnah pada 28 Mac 2021 dan telah menghantar dan menyerahkan writ saman kepada peguam cara pihak defendant semalam kerana mereka mengatakan yang mereka sedia menerima writ saman tersebut bagi pihak defendant
untuk pembicaraan dan pendengaran di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi. Okey. Tujuan press conference ini ialah untuk memaklumkan yang kes berkenaan dengan Facebook posting yang telah dibuat oleh pihak defendant telah pun diambil tindakan, dan kami sekarang ni menunggu untuk pihak defendant untuk memasukkan kehadiran, dan selepas itu disusuli dengan mahkamah memanggil kita untuk memberi arahan-arahan lanjut. Ya. So setakat itu saja. Kalau Encik Amin ada apa-apa nak maklum? Okey, terima kasih Datuk Wan Azrael dan Datuk Abu serta Puan Syarikah. Saya berpandangan memang wajar untuk saya mengambil tindakan ini dengan melantik peguam untuk memfailkan tindakan saman ini, kerana saya kira tuduhan-tuduhan fitnah yang dilemparkan oleh defendant terhadap saya sangat tidak berasas dan begitu menjatuhkan reputasi saya selaku ahli perniagaan. Okey. Jadi selebihnya saya menyerahkan kepada pihak Mahkamah Tinggi untuk menentukan perbicaraan ini. Okey. Terima kasih Encik Azlan. Okey, sekarang saya buka kepada reporter untuk beri soalan. Anything want to ask? Berapa orang kena? Seorang saja. Boleh nyatakan apakah antara bentuk Kenyataan. posting tu yang dibuat fitnah yang bagaimana? Okey. Ada part-part yang fitnah tu kami tak boleh maklumkan kerana saya risau akan subjudis. Benda ini belum lagi dibicarakan dan saya memberi keterangan. Tapi ini terus merujuk kepada karakter dan peribadi anak guam saya sebagai seorang yang tidak jujur. Okay. So anak guam saya ini adalah seorang ahli perniagaan yang tersohor dan juga dikenali. Bila dibuat posting-posting sedemikian berkenaan peribadi dan ketidakjujuran beliau, bisnes, perniagaan beliau semua terjejas. Dan sebab itu kita ambil tindakan terus. Berkenaan dengan exact posting, saya tak boleh maklumkan. I feel that kalau boleh setiap orang buat carian untuk tengok what is exact posting. Kerana semua posting-posting ni kita belum dapat balasan sama ada betul dia buat ke dia tak buat. Mungkin dia nafikan. Kalau dia nafi, kita kata dia buat, dan jadi payah. Tapi kalau dia tak nafikan, then I can actually inform these are the statements yang dia buat. So mungkin another time I can answer your question exactly apa statement yang dia buat. Malah ni medium apa? Posting ni? Di mana? Mula medium apa? Facebook, IG? Di Facebook. Tadi saya maklumkan 20 Mac, 23 April, 27 Mei, 3 Jun, 7 September adalah posting-posting di Facebook yang telah dibuat oleh pihak defendant. Dah banyak kali atau ni baru? Banyak kali. Banyak kali. Adakah si pelaku tu dikenali oleh Encik Azlan? Ya, dikenali tapi tidak terlalu rapat. Cuma apabila dia buat posting-posting berkenaan dan mereka sebar luaskan, mereka masuk dalam grup-grup yang besar-besar, jadi reputasi saya sangat terjejas. Sangat terjejas. Itu sebab saya rasa tindakan tersebut adalah tidak wajar dan saya menyerahkan kepada barisan peguam saya untuk tindakan perundangan. Encik Azlan ada bertemu sendiri atau menghubungi sendiri si pelaku bertanyakan mengapa beliau berkelakuan seperti itu? Saya tidak bertemu kerana saya cuba untuk menghubungi pihak mereka tetapi tidak diberi kerjasama yang sewajarnya. Sebelum tindakan ini diambil. Sebelum tindakan ini diambil. Saya pernah juga bagi ruang supaya perkara ini diselesaikan secara elok, tetapi memandangkan kalau kita tengok yang sebagaimana yang Datuk Wan bagi tahu tadi, kita tengok kenyataan ini boleh dikatakan berterusan dan bukan sekali, berkali-kali. Jadi itu sangat mewajarkan untuk tindakan perundangan diambil. Ada hemat. Encik Azlan agaknya kenapa mereka ada unsur dendam ke? Saya tak dapat mengenal pasti apa motif sebenar mereka. Defendant berasal daripada Terengganu. Daripada Terengganu. Sebab kalau mereka mempunyai apa-apa hasrat yang jujur, saya fikir bukan begini caranya. Cara memalukan seseorang ini itu bukan cara yang rasional dan profesional terhadap sebarang isu jika ada sekalipun. Setakat ni Encik Azlan cakap telah menjejaskan reputasi. Ada pengalaman apa-apa yang tidak baik selepas ini? Ya, ada. Boleh dikatakan ramai juga rakan-rakan bisnes saya
yang mengambil pertimbangan untuk menghentikan beberapa urus niaga di antara saya dengan mereka yang pernah berlaku sebelumnya. Jadi saya kira itu telah menjejaskan mata perniagaan saya. Berapa banyak tu kerugian? Okey. Berkenaan dengan kerugian, Encik, kami menuntut 10 juta sebagai jumlah yang kami saman untuk saman fitnah. Sama ada mahkamah membenarkan tuntutan kami, sekali lagi benda ini kita perlu masuk dan bicarakan di mahkamah. Kerugian yang sebenar saya tak boleh maklumkan sekarang. Selepas perbicaraan mula dan mungkin selepas dinyatakan apakah damages yang we are claiming for, dan saya boleh sekali-kali maklumkan secara khusus. Tapi sekarang ni saya tak boleh maklumkan secara khusus apa pampasan yang kami minta. Pada pihak guaman, kes ni solid untuk Dia untuk setiap zaman fitnah. Dia kesnya ialah sama ada setiap orang yang membuat satu kenyataan, adakah kenyataan itu salah ataupun benar. Itu saja. Kalau kenyataan itu benar dan zaman fitnah itu takkan diteruskan. Okay, kalau kenyataan itu adalah tidak benar ataupun tidak boleh disokong, maka Encik Azlan akan dapat kes ni in his favour lah. So the offender is traceable and reachable. Yes, we actually have the lawyers for the defendants actually coming here, already accepting the service of the summons. So inshallah we are probably looking at maybe next week or another 2 more weeks for them to put a reply. Whether they are coming in as lawyers, because they confirm whether they are the lawyers, whether they're coming in as lawyers, and also we will see the defense coming in. The defense that they will put in is either they deny everything, dia kata ini bukan posting saya, ataupun dia akan kata ya, apa yang saya kata itu benar. These are the two kind of pembelaan yang dia akan buat. So we have to wait for that. Kalau anda kata defendant padam balik posting tu dan minta maaf? Ya, dari segi kalau defendant padamkan, minta maaf, ini adalah satu mitigasi bagi pihak defendant. Segala tuntutan yang kita buat tu tak adalah kita boleh tuntut keseluruhan apa yang kita tuntut, kerana bermaksud pihak defendant ataupun mana-mana pihak yang mengeluarkan fitnah tu telah pun membuat mitigasi ke atas pampasan. So it's too soon to tell now, but if he does, all this will be considered by the court. Setakat ni posting tu masih tertera lagi setakat yang Setakat ni sebahagian daripada posting ada yang dipadamkan berikutan pihak peguam telah hantar LOD, beberapa LOD, tetapi sehingga sekarang saya mendapati masih ada sebahagian lagi yang belum dipadamkan, dan itulah saya rasa mewajarkan tindakan ini. Azlan, kenapa kita ni bawa kat KL bukan kat Terengganu? Okey, sebab saya lebih banyak masa aktiviti perniagaan saya lebih banyak di sekitar Kuala Lumpur. Jadi dari segi keperluan kehadiran saya untuk perbicaraan adalah lebih mudah. Itu sebab saya filekan di sini. Difailkan di Shah Alam. If the offender is of substance, the baloi you nak go for his offence. Ya, berbaloi kepada pihak defendant atau tidak bergantung sama ada pertama memang kenyataan itu adalah fitnah. Kalau kenyataan itu bukan fitnah dan adalah benar, he should defend it. Kalau kenyataan itu benar-benar tidak fitnah, benar-benar adalah fitnah, then you have to go through the process also. So either way, keterangan yang dibuat dalam kesemua posting yang saya nyatakan semua tu berbau fitnah. Berbau fitnah. Sama ada betul atau tidak, let's the defendant come and prove. Kalau pihak defendant tak boleh membukti atau menyokong keterangan yang dibuat, then he will lose. But if the defendant is of no substance, Oh, you mean it's no just, money, is it? Yeah, it's just a nuisance. You get what I mean? Nuisance to Encik Azlan. It's just a nuisance, but he's got no. Very well. The nuisance part too, actually we have to see how damaging it is for Encik Azlan. Now social media ni is the kind that you put one posting, it goes viral very fast. The sharing, especially Facebook. Just now was asked, what if the posting is taken down? Do we take action? Damage is done. Damage is done, and this is the only way we can ensure that the person has learned a lesson.
Otherwise, kalau tindakan tak diambil, this is what happen. Tindakan tak diambil pada bulan 4, keluar bulan 4 satu minggu. Tindakan tak diambil bulan 5, keluar lagi posting bulan 5. So, this has been going on for months. Sampai bulan 7, sampai bulan 9. Sampai bulan 9, 2021. Sekiranya Encik Azlan tak ambil tindakan, sampai bila Encik Azlan nak terus difitnah? So, that's the issue that we have. We are concerned that Encik Azlan will be continuously at the whims of a person who's just coming out with statements. Sebab nak buat statement on social media is too easy. And then nak sorot tangan pun senang. One, in the sense of the control of the account. Secondly, in terms of whether he meant it as that. So dia ada banyak structure in social media yang the courts are now evolving untuk interpret. What Encik Azlan's main concern is his reputation. Encik Azlan punya business punya reputation, people doing dealings with him pun there are reservation masa nak buat business dengan Encik Azlan. And if I were to do a business with anyone yang had social media going out defaming person, I'll be very very usul. Walaupun tak ada apa dalam tu. But this is the world that we live in. And of course, it's cost for both sides, but it's more cost for my clients. Daripada mula posting sebut sehingga sekarang, berapa kerugian? Kerugian secara spesifik belum dinyatakan, belum lagi kita buat kiraan secara jelas. Tetapi yang pasti memang ada kerugian berlaku. Sebagai contoh, saya bagi contoh tadi, ramai rakan-rakan niaga saya yang menarik diri daripada meneruskan usaha sama peniaga dengan saya sebaik tercetusnya isu-isu yang sebegini. Dan itu saya akan bawa bukti tersebut ke mahkamah nanti. Teman-teman, kalau ada future contract, kontrak pilihan ada partner. Opportunity cost. opportunity And satu opportunity cost in the future. Sekarang ni pun ada peniaga-peniaga yang berurusan dengan Encik Azlan pun dah tengah menarik diri. Ya, betul. So this is something very concerning. Very concerning. Ada pelabur yang dah melabur dan menarik balik pelaburan. Betul. So itu merupakan rosakan reputasi yang sangat dahsyat terhadap penarkot kami. Encik Azlan, sekiranya selepas sidang media ni nanti si pelaku berjumpa untuk memohon maaf, adakah akan diteruskan juga prosedur ini atau bagaimana? Saya akan menyerahkan kepada peguam yang dilantik untuk apa-apa saja sebarang kemungkinan di masa depan. Namun pada hari ini saya tetap bertegas, tindakan perundangan adalah perlu dan sangat perlu demi memastikan tindakan yang berunsur dan berbau fitnah ini dihentikan. Mengikut pengalaman Datuk lah, sebab sekarang ni banyak posting-posting di Facebook tu yang berbau fitnah tu semua. Sejauh mana kes-kes ni bila dibawa ke mahkamah, sejauh mana boleh menang bagi pihak yang difitnah tu lah? Melalui pengalaman saya, hampir semua kes yang mana kenyataan fitnah tu tak disokong, semua kalah. Semua kalah. Kadang-kala pembelaan yang diberi oleh pelaku ataupun pihak defendant, dua jenis pembelaan, tiga jenis pembelaan. Satu ialah bukan saya yang, keduanya apa yang saya buat tu memang betul, ataupun ketiga apa yang saya nyatakan tu adalah komen yang berpatutan. Ini adalah pembelaan-pembelaan yang selalunya digunakan. Dan sekiranya pembelaan ini yang jatuh kepada satu rumusan yang kenyataan itu tak benar. Kalau rumusannya kenyataan yang dibuat oleh pelaku ataupun defendant tak benar, dia akan kalah. Dan kebanyakan kes saya yang saya lalui, semua ataupun kebanyakan tak disokong. Bila tak disokong, dan terus penghakiman akan diberikan kepada pihak ini. Nak tanya, apa dalam posting tu yang dirujuk tu, posting public ke ataupun ada dalam komen-komen? Yang mana Public, yang lebih public. besar implikasi dia? Okey, mengikut pemerhatian saya dan bukti tersebutlah saya serahkan kepada barisan peguam yang dilantik. Kebanyakannya adalah posting dalam profil individu tersebut. Namun banyak juga komen-komen seterusnya di ruangan komen oleh frame-frame mereka. Jadi ada yang kedua-duanya bagi saya
berunsur fitnah. Kedua-duanya berunsur fitnah, sama ada posting ataupun komen di bawah posting tersebut. Bermakna dalam posting tu dia berunsur fitnah tanpa bukti kukuh lah. Itu yang kami nyatakan lah. Saja yang terbaik supaya tak subjudis kita bicarakan perkara itulah. Adalah tuntutan pihak plaintiff Encik Azlan yang setiap pernyataan itu adalah fitnah. Tak betul. Saja kita tunggu pihak defendant untuk kemukakan bukti beliau yang menyatakan kenyataan yang dibuat adalah benar dan kita bicarakan di mahkamah. Okay. Right, settle. Thank you. Okay, kepada semua yang hadir, terima kasih.